yang dikeluarkan pada 20 hari bulan Mei 2021. Okey, HOC telah mendapat persetujuan dan kebenaran bagi mengeluarkan produk dan aksesori rasmi Surge dari pihak Surge sendiri, iaitu Nordin Muhammad Taib ataupun Abang Din, Hamzah Muhammad Taib atau Abang Kid, dan Nasir Daud, Abang Nasir kita lah. Okey, yang sebelum ni segala dokumen yang berkaitan telah ditandatangani oleh Abang Din dan telah disetujui untuk segala produk, reka bentuk, kuantiti yang dicadangkan dan agihan bayaran royalti kepada setiap individu yang berkaitan dengan pihak Surge. Segala dokumen yang berkaitan telah juga diserahkan kepada pihak peguam saya untuk proses dokumentasi sebelum ini. Okey. Dakwaan mengatakan HOC tidak mendapat kebenaran dari pihak Surge, khususnya Amy dan Nasir, adalah tidak benar sama sekali. HOC terlibat secara langsung bagi mengeluarkan dan menjual produk rasmi Surge sejak Februari 2020 lagi, yang lalu menerusi konsert Apologia. Sejak penglibatan HOC dengan Surge sebelum ini, Amy sudah mengundurkan diri dari Surge sebagai penyanyi utama kumpulan tersebut. Kenyataan yang dibuat oleh Nasir juga tidak benar, kerana beliau lebih tahu tentang pelibatan saya ataupun HOC sejak dari tahun lepas. Okey. Dengan dakwaan dan tuduhan yang dibuat oleh Abang Amy dan Nasir menerusi kenyataan media yang sebelum ni terhadap pihak HOC, saya melantik Ketuan Syarif Rizwan & Co yang diwakili oleh Datuk Syed Azimah Syed Abu Bakar dan Puan Norizwa bagi memperhalusi segala dakwaan dan tuduhan yang dibuat terhadap saya dan HOC. Pihak HOC telah mendapat nasihat guam dan sekiranya ada asas, kami tidak teragak-agak untuk membawa perkara ini ke muka pengadilan dan akan mengambil tindakan undang-undang yang sewajarnya. Saya ingin mereka jelaskan kenapa saya tidak boleh menggunakan nama Surge. Sedang kami sudah berhubung dan tiada respon seperti saya katakan dahulu, mereka tidak memberi respon. Ini berdasarkan kerana ini telah mengundurkan diri, so saya teruskanlah projek ni macam dikatakan oleh Encik Mazli tadi, sebab kami dah berhubung and semua dah tahu, Nasir tahu, Amy tahu. Itu saja. Abang Nasir memang tahu apa yang kita dah rancang since daripada tahun lepas lagi, dan saya kerap kali berjumpa dengan beliau dan sentiasa keep update the progress lah apa yang kita rancang dia bersama Abang Din dengan Abang Kid semua dalam proses lah. So sekarang ni untuk dokumen memang kita dah bagi pada Abang Nasir secara draft untuk dia melihat. Tapi untuk tanda tangan ni tu memang kita tak ada bagi Abang Nasir untuk tanda tangani apa-apa dokumen lah. Tapi secara dasarnya pada awalnya memang beliau bersetuju dan dia pun support apa yang kita nak buat. Pasal benda ni benda yang baik, so why not dia tak support kan. So setakat ni itu sajalah yang saya boleh komen. Sebab benda ni dah berlalu lama. And kami sudah berbincang dengan Abang Nasir. Cuma waktu tu saya tidak bercakap dengan dia selama setahun. So Encik Mazli pun duduk di Johor Bahru dan Encik Mazli kita orang ni semua kawan, kenal rapat. So semua dah berbincang yang dah dimaklumkan oleh Encik Nasir dengan Amy, cuma Amy tak respon. And bila Amy tak respon, kita cuba menggunakan Abang Nasir untuk memberitahu kepada Amy apa yang kita sedang lakukan, and semua keseluruhannya memang Nasir tahu. So mungkin Amy tak dapat information yang betul, itu walau-walau saya tak tahu. So apa yang kita orang buat semua dasarnya semua dia orang dah tahu. Cuma Abang Amy tak nak respon. Macam saya katakan dulu, saya telefon pun dia saya WhatsApp dia tak jawab, Mazli call dia tak jawab. So kita gunakan Abang Nasir cakap okey, dia akan beritahu ini, beritahu dengan waris arwah Abang Yazid. Sebab selama ni memang Nasir yang uruskan band ni selama 20 tahun.
Dia menuduh kami HOC menjual barang-barang fake, sedangkan dia tahu apa benda daripada A sampai Z. Saya pada dasarnya saya tahu yang ini sudah keluar. So saya tak boleh tunggu dia sebab dia tak ada respon apa-apa. So saya akan teruskan, saya cakap dengan Mazli, ni kalau AB tak ada respon, saya akan teruskan benda ni. Sebab saya fikir memang saya pun search. Macam mana dia cakap saya bukan search? Saya dengan adik saya bukan search. Macam Nasir cakap baru-baru ni melalui di sosial media, dia mengatakan saya ni memandai-mandai. Saya merancang di belakang mereka. Apa yang saya rancangkan? Semua saya fikir saya rancang benda yang baik, sebab selama ini tak ada benda yang baik pun berlaku. Of course lah, saya akan nafikan. Sebab macam mana nak cakap perkara ni fake. Kalau saya buat fake ataupun cetak rompak, saya rasa saya tak expose dari segi marketing. Dan saya tak buat keluarkan kos yang banyak untuk develop website. Saya bayar untuk tim marketing beribu ringgit. Saya develop website pun beribu ringgit. Dan saya buat marketing secara yang betul di media sosial. Kita pun dah bincang benda ni. Yes. Sebab kita dah bincang terlebih dahulu. Lagi satu perkara, kalau sefaham saya lah, kalau saya nak buat fake, saya rasa saya tak disclose semua benda dekat dalam media sosial. Dan sebelum kita nak buat marketing, pada 26 hari bulan 3, kita ada buat kick off untuk marketing kita, apa yang search akan buat untuk tahun ni. 26 hari bulan 3, kita ada live FB bersama Abang Ismail Halil di Bapak KFM, radio online di Facebook lah. So 26 hari bulan tu, saya dan tim produksi saya, termasuklah tim grafik saya, termasuklah tim marketing saya, dan termasuklah tim koordinator untuk projek ni. So daripada situ, okey, daripada bual bicara dekat konti Bapak KFM, from A to Z, apa saja perancangan search, apa saja perancangan HOC berkenaan dengan produk, penjenamaan secara lebih komersial, semua kita dah jelaskan. Saya tak berani nak komen sebab apa? Bila tuduhan tu dilemparkan pada saya, of course saya memang tak bersetuju. Sebab kalau saya scammer, saya rasa saya tak perlulah untuk expose apa yang saya buat. Okey? Yang lebih saya rasa mungkin soalan tu nanti pihak peguam saya akan menjawab. Okey, dia macam ni. Apa yang saya tahu selepas pengunduran Amy bagi pihak saya sendiri pun, saya telah cuba menghubungi Abang Amy beberapa kali. Kita ada bukti sebagai WhatsApp, so memang tak ada respon. So bagi saya tak ada masalah lah. Lagi satu, sebab dia pun dah keluarkan daripada bank. Tapi as kita dah kenal, why not kita pun kalau boleh nak keep inform dia lah, kan? Tapi dalam situasi sekarang ni, search hanya tinggal bertiga. So saya berhubung selalu dengan Abang Din, dengan Abang Kip, dengan Abang Nasir. Itu tak ada masalah. So secara dasarnya semua tak ada masalah, as long mengikut apa yang Nasir pernah bercakap dengan saya. As long budak-budak semua dapat hak masing-masing, semua okey, kan? Dan kadang-kadang selama saya punya perjumpaan dengan Nasir, kadang-kadang kita orang selalu share idea dan apa yang dia rasa bagus untuk menggerakkan jenama ni. So kita keep on bertukar-tukar idea. Okey? Dan dia pun tahu apa saja yang kita nak buat. Ini kena soalan yang ni kena tanya dengan dia balik. Senang soalan ni. Kena ajukan soalan ni. Kena tanya dia balik. Tanya dia masih anggota search atau tidak. Sebab kami dah berubah macam tuan nak buat showcase tu kan. Ada tanya dengan dia. Tapi dia punya respon tu macam tu lah. Saya nak cakap benda ni sangat personal lah. Kan saya cakap nanti tak baik kat sini. Okey, kalau ikut common sense lah, saya memang tak ada masalah. Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah dengan Abang ini. Saya tak ada masalah dengan Abang Nasir. Semua dengan anggota saya tak ada masalah. Termasuklah waris Abang Yazid pun saya tak ada masalah. Dari segi pasal kita kenal. Pasal kita kenal pun bukan satu jangka yang pendek.
Kan, even Nasir yang rapat dengan saya, selalu dengan saya, dia tahu macam mana. So, pada pendapat saya, semua orang memang ada hak. Semua orang memang ada hak untuk terima bayaran royalty. Cuma bergantung kepada apa yang kita agihkan. Oh, okey. Saya dah terima hari, kalau tak silap saya, hari Selasa petang pukul 3 petang. Okey? Selasa minggu ni. Minggu ni pukul 3 petang kalau tak silap saya. Okey, bila saya pergi ke office saya ada terima satu surat dan saya pun dah serahkan pada ni lah, pada pihak peguam saya lah. Sama yang nyatakan media dia. Surat yang saya terima tu sama yang macam mana pihak Amy dan Nasir keluarkan dekat platform media sosial. Operasi perniagaan saya dijalankan seperti biasa. Kepada peminat pelanggan kami yang sentiasa menyokong, boleh terus beli kepada melalui website kita www.phenomenasearch.com. So far kita teruskan macam biasa, tak ada masalah. Saya pun akan teruskan juga projek saya yang saya rancangkan dengan Hakim, saya akan teruskan. Berkenaan soalan yang saudara tanya tadi, saya selepas ni selepas apa yang berlaku ni saya akan bincang dengan pihak peguam saya apa yang perlu kita buat. Kalau perlu pihak Abang Dan dengan Abang Kit, pihak search sendiri untuk daftarkan pattern ataupun seperti yang dirancang, kita akan teruskan. Okey. Dan bagi pihak HOC sendiri pasal kita dah memulakan beberapa banyak kerja-kerja awal. Saya contohnya kita dah merancang untuk tahun ni 2021, 2022 kita ada empat company yang sedang negotiate tapi lebih kepada penjenamaan branding search itu sendiri. So saya harap benda ni kita boleh teruskan dan saya pun bincang dengan Abang Din. As long kita buat benda yang betul, insyaAllah lah saya tak nampak ada halangan lah. Saya akan teruskan juga. Saya tak, sebab ni tak ada isu pun sebenarnya. Saya akan teruskan juga. So jangan kacau lah, please. Itu pulang pada mereka lah. Kalau mereka rasa perlu, itu kena soalan ni kena ajukan mereka lah. Kalau mereka rasa perlu, dia nak ada konsep tu, pulang lah. Macam ekspedisi lah. Ada dua. So akan datang ni memang saya akan pattern kan balik search ni. Sebab mana kan yang tinggal sekarang hanya tinggal saya yang anggota asal. Ini soalan ni memang kena tanya, diajukan kat mereka lah, dengan Nasir. Kalau perlu rasa mereka nak adakan search terpulang lah. Untuk makluman semua communication saya dengan Abang Nasir memang tak ada masalah. Sebelum ni kita orang selalu call, kita orang selalu WhatsApp, kadang-kadang kita jumpa, pergi makan, whatever lah. Tetapi seminggu sebelum nak raya hari tu, saya cuba hubungi Abang Nasir, tapi beliau tak angkat. Saya jadi pelik So bila hari raya, saya cuba buat video call dengan Abang Nasir pun dia tak pick up. Dia tak pick up dan saya call juga pun lagi sekali pun dia tak pick up. So saya dah nampak ada macam ada something wrong. Sedangkan sebelum ni okey je babe, tak ada masalah pun. Kan? Kadang-kadang kita telefon macam berada, kita telefon tak ada masalah. Tapi minggu terakhir puasa tu bila saya call, beliau dah tak menjawab. Pada hari raya pun saya cuba video call, saya nak ucapkan selamat hari raya, tapi pun tak dijawab. So saya call pun tak jawab dah 3-4 kali. Saya rasa macam ada something yang tak biasa lah. Tapi betul lah jangkaan saya, selepas tu perkara ni pun ditimbulkan. Tapi saya sikit lah saya nak bagi tahu lah, kalau Abang Amy ataupun Abang Nasir lihat sidang media ni Menjelaskan bagi saya lah apa yang saya buat, apa yang Abang Din, Abang K buat, apa yang kita rancang, sebenarnya benda yang baik. Saya rasa kalau Abang Amy ataupun Abang Nasir sokong, saya rasa benda ni akan jadi lebih baik. So semua dapat keuntungan yes.
masing-masing dapat makan, cari rezeki sama-sama. Itu pendapat saya lah. Tapi kalau mereka masih lagi nak tu, saya tak nak komen apa-apa. Tapi walaupun apa-apa gangguan pun, insyaAllah saya akan teruskan juga apa yang saya dah rancang. Sebab saya pun dah banyak keluar modal. Saya ada staff saya yang jaga marketing, saya ada staff saya yang jaga grafik, saya ada staff saya production. So banyak kos yang saya dah keluar. Dan saya pun telah menjalinkan banyak hubungan dengan company-company luar. Dengan isu-isu yang begini, sedikit sebanyak pun tak best lah. Sama dengan search kan ni, saya pun dapat offer banyak dan saya dah nak mulakan untuk unplug search, saya dah mulakan Hakim, saya dah commit lah. Jadi takkan saya nak berhenti setengah jalan olehkan isu ni. Saya akan teruskan sebab banyak sebab ni, banyak ada beberapa yang organizer promoter yang berminat, banyak lah. So takkan saya nak berhenti kan benda ni, kamu nak.